لا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan dan rahmat kurniaan daripadanya. Pada malam ni kita diberi kesempatan untuk kita sambung pengajian kita bagi kitab Al-Adhkar. Dan kita masih lagi dalam perbahasan, perbincangan berkaitan dengan menjaga lidah. Dan kita masih lagi dalam perbahasan, perbincangan berkaitan dengan lafaz-lafaz yang dilarang untuk digunakannya. Beberapa lafaz-lafaz yang telah kita bincang sebelum ni, yang kurang baik, yang kurang elok, yang tak elok untuk digunakan. Apa solusinya? Apa yang perlu kita lakukan? Kita tukarkan dengan yang lebih elok, yang lebih baik, yang membawa makna yang lebih ringan daripada kata-kata yang biasa digunakan. Maka itu yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Beberapa perkara, beberapa lafaz yang ditegur oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menggunakannya, kerana ia boleh membawa makna yang buruk, membawa perkataan itu perkataan yang tidak membawa makna yang baik, maka ditukar kepada yang lebih baik lagi, yang lebih elok, yang lebih sopan daripadanya. Sebagaimana kita telah bincang sebelum ni dengan kalimah khabuthat ditukar kepada lakisat. Begitu juga perkataan al-karm juga kita telah bincang pada pertemuan yang lepas. Dan yang terakhir juga kita telah bincang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita menggunakan perkataan idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Artinya, apabila seseorang mengatakan umat manusia telah celaka, maka dialah yang paling celaka. Jadi itu yang telah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi. Sebagaimana pada 1019 kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud radhiyallahu an. Dia berkata, Al-Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, daripada Sahl bin Abi Saleh, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah tentang hadis ini. Kemudian Malik mengatakan, apabila dia mengatakan itu kerana berasa bersedih pada perkara agama yang terjadi di dalam masyarakat yang luas, maka saya memandangnya seboleh sahaja. Kalau dia mengatakan demikian kerana rasa bangga terhadap diri sendiri dan memandang rendah orang lain, maka inilah yang dilarang. Penafsiran dengan sanad ini betul-betul berada di atas puncak kebenaran. Pendapat ini adalah pendapat terbaik yang menerangkan maknanya dan teringkas. Terlebih lagi dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi masih lagi dalam perbahasan, perbincangan. Apabila kita menggunakan, kita kata apa? Umat manusia sekarang ni berada dalam kecelakaan contoh. Ataupun kita sebut berkata kepada kumpulan-kumpulan tertentu, ataupun orang-orang tertentu dan sebagainya, kita mengatakan mereka ni sudah dalam keadaan yang celaka, yang hina, mereka begitu begini. Maka di sini dijelaskan kepada kita bahawa boleh tak boleh kita menggunakan perkataan tersebut. Kita boleh bahagikan ia kepada dua. Yang pertama, kita sebut, contoh kita kata remaja kita sekarang ni dahsyat, mereka ni bergaul bebas, mereka ni begitu begini contoh. Kita kata ketika itu dalam keadaan
tahazzunan, kita sedih dengan apa yang berlaku. Contoh, kita lihat masyarakat kita pada hari ini, kita rasa sedihnya. Kenapa masyarakat kita boleh jadi macam ni? Contoh, kita melihat golongan remaja, kenapa mereka boleh jadi macam ni? Kita sebut nak menyatakan kesedihan kita, nak menyatakan realiti yang berlaku, nak menyatakan bahawa kita kena melakukan sesuatu untuk mengubah perkara ini, maka ia dibolehkan. Maksudnya kalau kita sebut golongan ni begitu begini, dengan tujuannya untuk kita nak menyatakan kesedihan. Contoh, kita kata umat manusia pada hari ini berpecah belah. Oh, sungguh dahsyat, kita rasa malu, kita rasa begitu di atas perpecahan yang berlaku di kalangan manusia. Kenyataan itu kita nyatakan dengan tujuan apa? Tujuan untuk kita nak menyatakan kita sangat sedih, kita tidak menyukai perkara tersebut, kita mengharapkan supaya perkara yang sebaliknya berlaku. Mereka boleh berubah, mereka boleh cari penyelesaian dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Akan tetapi, kalau kita berkata sedemikian dengan tujuan untuk nak membangga diri, apabila kita begitu, kita kata lebih baik saya kalau saya begini. Contoh, kita tambah yang belakang tu yang jadi masalah tu tak? Oh, mereka begini-begini, tapi saya alhamdulillah setakat ni saya belum lagi, alhamdulillah saya selamat. Contoh, kita kata itu dengan tujuan untuk nak mengangkat diri kita, dengan tujuan untuk kita nak memperkecilkan mereka, nak menghina mereka, nak kita kata nak memburuk-burukkan mereka. Maka yang dimaksudkan inilah yang dilarang. Sebagaimana Rasulullah sebut di sini, halakan nas fawa ahlakuhum, ini kalau kita sebut dengan tujuan untuk nak peringatan, tujuan untuk kita ni merasa sedih dengan apa yang berlaku, kita tidak redha dengan apa yang berlaku, maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ialah dengan kita sebut keburukan yang berlaku itu dengan tujuan apa? Kita nak menyatakan diri kita lah yang lebih baik, kita lah yang hebat, kita lah rasa kagum terhadap diri kita, bangga diri dan sebagainya. Ataupun kita nak memperkecilkan mereka, tujuan kita tu ada tujuan di sebaliknya. Sama ada kita nak menghina mereka, sama ada kita nak dengan tujuan-tujuan tertentu untuk melemahkan dan sebagainya. Maka ketika itu di sinilah yang disebutkan, inilah yang dilarang, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang 1019 tersebut. Jadi ini yang dinyatakan berkenaan dengan perkataan tersebut. Jadi dia melihat kepada apa yang kita inginkan, apakah objektif, apakah tujuan daripada kata-kata tersebut. Maka kalaulah daripada tujuan yang telah sebutkan tadi, ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad sahih daripada Huzaifah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma ma syaa fulan. Artinya, jangan kamu katakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Al-Khattabi dan selainnya mengatakan, ini merupakan petunjuk tentang adab, iaitu bahawa huruf waw berfungsi untuk mengumpulkan dan menegaskan kesetaraan, sedangkan kata thumma adalah untuk ataf yang berturutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada mereka untuk mendahului kehendak Allah atas kehendak selainnya. Diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa dia tidak suka seorang mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi boleh mengucapkan, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Juga boleh mengucapkan, kalau bukan kerana Allah kemudian kerana si fulan, tentu aku melakukan demikian dan demikian. Tetapi tidak boleh mengucapkan, kalau bukan kerana Allah dan si fulan, sekian-sekian. Jadi ini yang perlu kita faham juga. Kadang-kadang kita sebut dalam bahasa penggunaan kita, tapi kalau bahasa Arab itu, kalau kita belajar, huruf waw dia tak sama dengan thumma sebagaimana yang disebutkan di sini.
Yang pertama dia katakan apa? Atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Seolah-olah dan di situ menyatakan kesamarataan. Kehendak Allah satu dan kehendak si fulan. Jadi pada perkataan yang pertama dilarang. Masya Allah wa sya'a fulan. Kenapa? Kerana di situ seolah-olah kita mengumpulkan kedua-duanya itu macam sama je. Ataupun dengan istilah kita dalam bahasa ni kesamarataan. Maksud kesetaraan tu macam mana? Seolah-olah Allah dengan fulan tu sama-sama hebat, contoh kita ada. Seolah-olah kita menyamakan di antara kedua-dua mereka. Akan tetapi boleh kita katakan Masya Allah thumma masya'a fulan. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Beza jauh di antara kedua-dua tu. Kerana yang atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Manakala yang kedua atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Jadi itu tidak, yang kedua itu kita tidak menyamaratakan. Yang ni yang lebih utama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah penentu segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membenarkan, mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku. Maka yang bawah dia itu hanyalah sebagai sampingan sahaja. Jadi itu beza. Yang pertama tu seolah-olah ada kesetaraan, manakala yang kedua itu tak sama. Yang ni dulu yang izinkan, kemudian daripadanya mungkin kalau istilah kita pada hari ini kita sebut dengan berkat. Contoh, kerana berkat sekian-sekianlah, maka kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia tak sama dengan kita kata oleh kerana berkat si fulan-fulan dan keizinan. Dan tu maksud menunjukkan kepada, kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan kepada perkara yang hampir sama ataupun kesetaraan di antara kedua-dua perkara. Dan dibawa juga kepada kita di sini berkenaan dengan contoh-contoh. Contoh yang pertama ni apa? Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Tak boleh kita kata begitu. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Seolah-olah kita menganggap kita berlindung kepada Allah dan kepada apalah yang kita maksudkan di situ. Maka tak boleh seolah-olah kita di sini kita telah seolah-olah kita menyamaratakan antara apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain daripadanya. Kalau tak boleh kata macam tu, nak kata macam mana? Maka kita kata aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Kemudian itu menunjukkan jauhlah perbezaan kedua-duanya. Apabila kita menyebut perkataan kemudian itu menunjukkan jurang perbezaan, menunjukkan ketidaksamaan antara kedua-dua perkara tersebut. Begitu juga dia kata kita tak boleh ucap kerana, kalau bukan kerana Allah dan si fulan. Contoh, kalau bukan kerana Allah dan si fulan, aku dah jadi macam ni, contoh. Kalau bukan, tak boleh kita kata sedemikian. Kalau tak boleh kata macam tu, nak kata macam mana? Iaitulah kita kata kalau bukan kerana Allah kemudian kerana si fulan, tentu aku melakukan demikian-demikian. Jadi di sini nak hurai dari sudut bahasa sahaja, dari sudut penggunaan, supaya ia tidak membawa kepada, memang daripada bahasa itu dia boleh mencerminkan kepada keyakinan kita. Kita nak bezakan yang Allah Subhanahu Wa Taala lah Maha berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala lah penentu. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengizinkan. Tak boleh kita menyamaratakannya dengan mana-mana makhluk. Tak boleh kita menyamaratakannya, menyetarakannya dengan sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kata kemudian daripadanya, boleh, tak ada masalah, itu dibenarkan. Hukumnya makruh jika seorang mengucapkan hujan turun kepada kami kerana bintang tertentu. Apabila hal ini disertai dengan keyakinan bahawa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, maka itu merupakan kekafiran. Namun, jika berkeyakinan bahawa yang menurunkan hujan adalah Allah, sementara bintang-bintang itu sekadar tanda turunnya hujan, maka tidak ada dihukum kafir. Namun, pelakunya telah melakukan sesuatu yang makruh kerana mengucapkan perkataan yang digunakan oleh kaum jahiliyah
walaupun sebenarnya ucapan tersebut bermakna persamaan antara kekafiran dan bukan kekafiran. Hadis sahih yang berkaitan dengan perbahasan ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam masalah zikir ketika turun hujan. Jadi ini pun antara satu contoh yang hampir samalah, tak boleh kita gunakan. Kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan perkataan-perkataan yang tak boleh kita gunakan, yang sepatutnya kita elakkan. Kenapa kita kena elakkan? Kerana dibimbami, dikhawatiri kita mempercayainya ataupun kita meyakininya, sehingga ia boleh membawa kepada perubahan kepada keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibawa pula contoh kepada kita yang seterusnya, hujan turun kepada kami kerana bintang tertentu. Oh, ni sebab awan ni lah contoh. Biasa kita guna, kadang-kadang kita guna juga kerana awan gelap ni lah hujan turun. Kalau kita meyakini dalam diri kita bahawa yang menurunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala contoh, tak ada masalah. Tapi dibimbangi kita meyakini memang awan yang menurunkan hujan contoh, ataupun sebagainya. Ataupun kita kata perkara lain lagi lah yang hampir sama dengan contoh yang telah disebutkan tadi, kerana sebab benda-benda ni lah jadi macam ni. Jadi kadang-kadang perkataan itu dia panggil menyerupai, dibimbangi. Kalau kita orang yang faham, alhamdulillah, okey. Tapi orang tidak faham, dia faham seolah-olah begitulah. Sebab itulah disebutkan di sini hukumnya makruh. Makruh kita gunakan hujan ni. Kenapa? Kerana Allah SWT yang menurunkan hujan. Dengan Allah SWT menjadikan awan sebagai perantara, yang mana dengan awan yang tergelap dan sebagainya, itulah yang menjadikan hujannya turun dan sebagainya. Jadi itu yang kita, maksudnya kadang-kadang kita, orang kata, kita bercakap secara pendek, kita buang situ buang sini. Kita yang bercakap itu mungkin kita faham daripada maksud yang kita ucapkan, akan tapi ada di sana orang yang tidak faham, orang yang tidak panggil sama taraf kefahaman dengan kita, dibimbangi dia memahami dengan pemahaman yang lain. Maka oleh kerana itu dia kata hukumnya adalah makruh kita menggunakan perkataan tersebut. Begitu seterusnya, haram hukumnya jika seseorang mengatakan, apabila aku melakukan hal ini, maka aku adalah Yahudi atau Nasrani, atau berlepas diri dari Islam dan sebagainya. Apabila mengucapkannya dengan niat benar-benar mengaitkan dengan keluar dari Islam, maka saat itu juga pengucapannya menjadi kafir dan harus ditegakkan hukum murtad atasnya. Namun apabila tidak berniat seperti itu, maka tidaklah kafir, tetapi telah melakukan sesuatu yang hukumnya haram sehingga dia wajib bertaubat, iaitu segera meninggalkan kemaksiatan tersebut, menyesal telah melakukannya dan berikrar tidak akan mengulanginya lagi, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini antara perkataan yang jangan kita gunakan, dibimbangi tersilap langkah. Orang kata kalau orang yang bersilat, kalau tersilap bunga, dia tersilap apa, kena pula main dengan senjata dan sebagainya, mungkin boleh menyebabkan luka, boleh menyebabkan cedera dan sebagainya. Jadi begitu jugalah dalam kata-kata ni pun seumpama begitulah. Kalau kita guna kata-kata tentu, kalau tersilap langkah, tersilap kita dalam penggunaannya dan sebagainya, dibimbangi, dikhawatiri, ditakuti dia membawa kepada perkara yang lain. Kerana perkataan yang dilarang yang disebutkan di sini, dia bawa kepada dua makna. Dia bawa kepada dua pemahaman yang boleh difahami daripada perkataan tersebut. Sebagaimana yang terakhir yang kita sebutkan di sini, iaitu kita sebut apabila aku melakukan hal ini maka aku adalah Yahudi. Contoh, kalau saya buat macam ni, saya ni jadi Yahudi. Contoh. Ataupun kalau saya buat begini-begini, saya jadi Nasrani. Contoh. Atau berlepas diri daripada Islam dan sebagainya, kita sebut dengan ucapan tersebut. Maka dia kata, kalaulah kita ucapkan dengan perkataan tersebut dan kita kaitkan dengan keluar daripada Islam, maka saat itu
dia boleh menjadi kafir kalau kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita melakukan apa yang kita sebut tu, maka boleh menyebabkan kita terkeluar daripada agama Islam dan sebagainya. Maka oleh kerana itu dia kata, jangan main-main dengan kata-kata ini. Kalau kita ucap dengan ucapan ini sekalipun, dia kata, kita tidak niat untuk keluar daripada Islam dan sebagainya, maka tidaklah kafir, akan tetapi dikira haram hukumnya dan dikira berdosa. Seolah-olah seorang itu melakukan kemungkaran, melakukan dosa besar. Dosa besar mesti bertaubat. Maka di sini disebut, kalau seorang itu melakukan, mengeluarkan kata-kata sedemikian, maka ia wajib bertaubat, dan cara taubatnya ialah dia kena tinggalkan. Dia kena insaf, kena mengakui dah tak akan mengulangi untuk mengucapkan perkataan tersebut, dan dia berikrar dan dia telah menyesal di atas apa yang telah dilakukan, dan dia meninggalkan daripada mengucapkan perkataan tersebut. Jadi oleh kerana itu dia kata kita kena berhati-hati jugalah dengan ucapan-ucapan, terutama dengan perkara yang berkaitan dengan agama. Sebelum ni pun ada contoh dalam PKP baru-baru ni, isu yang orang kata apa, ada salah seorang daripada yang kita kata menjadi viral lah sekarang. Dia kata apabila dia dikejar oleh majlis agama dan yang nak supaya dia ni kembali ke pakar jalan lah. Apa kata dia? Dia kata kalau macam ni baik jadi keluar Islam. Ingat tak? Jadi isu sekejap baru-baru ni, dan beliau pun sudah keluar daripada Malaysia dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan tu bahaya sebenarnya, dibincangkan. Boleh ke tak boleh, dia kata kalau macam ni baik saya keluar, ataupun saya ni ijtihad, dah tidak beragama, contoh saya ni dah keluar agama dan sebagainya, tak boleh. Kerana apa? Perkataan-perkataan tu bahaya. Kalau benar kita niat, maka boleh menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama. Akan tapi kalau dia tak niat sekalipun, dia telah melakukan perkara yang haram. Kita dibimbangi, ia menjadi satu perkara yang permainan. Itu yang kita bimbangi, dan orang lain pun apabila melihat orang-orang yang kita kata dijadikan sebagai, kalau orang muda lah, orang sekarang ni dan sebagainya, maka orang lain pun ikut contoh juga. Jadi mereka ini sebagai contoh tauladan dan sebagainya, jadi bahayalah. Ia boleh menyebabkan perkara lain yang berlaku. Jadi di sini disebutkan tak boleh kita mengatakan begitu begini sehingga membabitkan kepada agama kita. Kenapa? Ia sangat-sangat dilarang, dibimbangi kita menjadi seorang yang murtad. Jadi banyaklah dalam PKP baru ni isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan ini pun banyak berlaku. Mungkin orang tu dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan sekian-sekian dan sebagainya, sehingga dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya lah dikeluarkan. Sepatutnya dia mengeluarkan kata-kata yang elok, yang baik, kerana dibimbangi inilah sebagaimana yang kita baca dalam bab ni, antara perkataan-perkataan, lafaz-lafaz yang dilarang untuk kita guna. Kerana dibimbangi, satu yang kita sebut, lafaz-lafaz tersebut membawa makna yang buruk. Yang pertama yang telah kita bincang. Yang kedua, boleh menyebabkan buruk pandangan terhadap apa yang disebutkan itu. Dan yang ketiga, yang dibimbangi kita ni telah melakukan dosa. Kita boleh menyebabkan terkena apa yang kita lafazkan, terjadi betul apa yang kita ucapkan tersebut. Seterusnya yang ke-19, haram memanggil seseorang Muslim dengan panggilan kafir. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi." Artinya, apabila seseorang memanggil saudaranya hai kafir, maka perkataan tersebut akan menimpa salah satunya. Apabila sesuai dengan apa yang diucapkan, maka tidak apa-apa. Dan kalau tidak,
maka dosanya akan kembali kepadanya. Jadi ini bahaya. Salah satu daripada apa yang dilarang dalam hadis ini ialah kita menuduh saudara kita dengan kafir. Kita menuduh saudara kita sekian-sekian. Kerana apa? Kerana dibimbangi dengan tuduhan tersebut. Kalau benar apa yang kita nyatakan, apa yang kita sebut, alhamdulillah, okey. Tapi kalaulah tak betul, kalaulah salah, maka orang yang menuduh itu akan mendapat kembali daripada apa yang dituduh. Jadi itu yang dilarang. Kenapa hadis ini? Kalau kita lihat, Rasulullah SAW melarang. Apakah yang kita boleh ambil? Iaitu yang pertama, kita kena berhati-hatilah. Jangan terlalu mudah kita menuduh, terutama berkaitan dengan agama, terutama berkaitan dengan keimanan dan sebagainya. Kerana terdapat larangan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalaulah tak betul apa yang kita tuduh itu, boleh menyebabkan ia kembali kepada si penuduh. Bahaya, boleh menyebabkan ia kembali kepada si penuduh. Dan yang ketiga, apabila kita melakukan perkara tersebut, ia menunjukkan kita telah melakukan kesalahan besar. Apa kesalahan besar? Sepatutnya kita memasukkan orang Islam ke dalam agama Islam, tapi yang berlaku kita mengeluarkan mereka. Jadi sepatutnya kita masukkan mereka ke dalam agama Islam, bukan kita mengeluarkan mereka daripada agama Islam. Sebab itulah dilarang sama sekali. Akan tetapi kalau kita kata kita tak sebut orang tertentu, kita sebut sifat, kita sebut ciri-ciri. Kalau sebut sedemikian tak ada masalah. Kita sebut ciri. Maksud siapa yang buat sedemikian dalam Quran pun banyak. Ciri-ciri siapa yang buat demikian, ini dia boleh jadi kafir. Siapa yang buat perkara kian-kian, dia boleh jadi kafir. Itu tak ada masalah kalau kita sebut ciri-ciri. Yang tak bolehnya kita jumpa seorang tu kita tuduh individu tersebut secara khusus. Itu yang dilarang. Kalau berkenaan dengan ciri-ciri memuasafat orang kafir ni begini-begini, disebutkan dalam Al-Quran banyak. Muasafat orang yang beriman. Orang yang beriman ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalah. Orang yang beriman. Orang kafir pun disebut. Contohnya daripada awal-awal surah Al-Baqarah lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Panjanglah. Maksudnya semua itu sifat-sifat itu diceritakan. Yang dilarang di sini tak boleh kita menuduh individu tertentu khusus kepada orang tertentu. Yang boleh macam mana? Yang bolehnya betul-betul benar-benar yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Contoh apa dalam Quran? Contoh kita sebut apa? Fir'aun. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Haman, Qarun, Allah Ta'ala sebut jelas dalam Al-Quran. Nama mereka disebutkan. Yang tu boleh kita sebut. Boleh kita nyatakan mereka ini orang kafir dan sebagainya, yang kita kata memang layak mendapat azab daripada Allah dan sebagainya, kerana yang tu jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis yang nyata disebutkan orang tertentu secara khusus. Yang lain daripadanya kita kena berhati-hati. Kalau kita sebut muwasafat, kita sebut sifat-sifat, ciri-ciri, tak ada masalah. Supaya apa? Supaya seorang itu beringat-ingat. Jangan kita tiru sifat tersebut, kerana sifat tu adalah ciri-ciri orang kafir. Jangan kita sebut, kita hampiri dengan perbuatan-perbuatan tu, kerana perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama Islam. Maka oleh kerana itu kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullahi wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Sesiapa yang memanggil seseorang dengan sebutan kafir atau memanggilnya dengan sebutan musuh Allah, sementara tidak demikian adanya, maka dosanya akan kembali kepadanya. Jadi dosa penuduhan, dosa itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Dikhawatiri, ditakuti, dibimbangi, takut-takut ia menjadi
kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlalu banyak, akhirnya kita yang terbalik. Itu dibimbangi, ditakuti daripada kita terlalu menuduh, kita terlalu panggil buruk sangka dan sebagainya. Akan tapi kalau kita memperingatkan saudara-saudara kita dengan ciri-ciri tentu, jangan ikut ciri-ciri ni, jangan buat macam ni. Kenapa? Kerana siapa buat macam ni, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, kata sekian-sekian, okey, tak ada masalah. Kerana itu sebagai peringatan, sebagai panduan. Akan tapi kalau kita menuduh secara khusus individu-individu tentu, maka ia sangat-sangat dilarang dalam agama kita. Ini adalah lafaz Muslim. Sedangkan lafaz Bukhari semakna dengan ini. Kata harra artinya kembali. Apabila seorang Muslim mendoakan keburukan atas seorang Muslim lainnya dengan doa, hilangkan darinya keimanan, maka disepakati bahawa dia telah melakukan kemaksiatan dengan ucapan tersebut. Tetapi apakah orang yang berdoa itu menjadi kafir lantaran doanya? Ada dua pendapat di kalangan para sejawat kami. Perbezaan pendapat ini disebutkan oleh Qadhi Husin dari kalangan imam para sejawat kami dalam fatwa beliau. Apa yang paling benar adalah bahawa dia tidak menjadi kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Jadi bagaimana pula? Dia sebutkan di sini isunya kita berdoa kepada saudara kita, ya Allah, cabutkanlah keimanan daripada si fulan bin si fulan. Doa supaya Allah Taala ni hilangkan keimanan, cabutkan keimanan. Ya Allah, jadikanlah si fulan bin si fulan tu bukan orang Islam contoh. Boleh ke tak boleh di sini? Maka dia kata, kita melakukan perkara tersebut, doa dengan doa tersebut, kita telah melakukan kemaksiatan. Tak boleh kita doa sedemikian. Kenapa? Yang bukan Islam sepatutnya kita doa, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Ya Allah, berilah petunjuk kepada golongan tertentu dan sebagainya. Sehingga orang buat kesalahan, buat itu ini pun, kita sentiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya Allah, moga-moga mereka dapat hidayah, mudah-mudahan mereka begitu begini. Maka di sini kita telah melakukan kemaksiatan jika kita mendoakan dengan doa tersebut. Akan tapi, apakah hukumnya kepada orang yang berdoa dengan doa tersebut? Adakah dia keluar daripada Islam ataupun tidak? Jadi dibincangkan di sini, dibawa dua pandangan berkenaan dengannya. Yang paling sahihnya ialah seseorang yang berdoa sedemikian kepada saudaranya, maka ia tidak menjadi kafir. Jadi janganlah sama sekali kita berdoa dengan doa sedemikian. Maka sepatutnya kita doa dengan kebaikan, kita doakan kerahmatan, kita doakan yang elok-elok kepada saudara kita. Menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum perkara yang tengah dibahas sangat meragui. Meskipun kita berpendapat bahawa syariat umat sebelum kita adalah juga disyariatkan bagi kita. Apabila orang kafir memaksa seorang Muslim mengucapkan, ini pula bagaimana? Seseorang kafir memaksa orang Islam mengucapkan kalimah kekafiran. Kemudian dia mengucapkan, sementara hatinya tetap yakin akan keimanan, maka dia tidak kafir. Ini sesuai dengan nas Al-Quran dan kesepakatan semua kaum muslimin, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Jadi seorang itu bagaimana kalau ia dipaksa oleh orang Islam, orang kafir, untuk dia mengucapkan kalimah kekufuran? Kamu kena ucap, kamu beriman kepada berhala ini contoh. Ataupun dengan kata-kata yang lain, yang mereka ini menunjukkan kepada seorang itu supaya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke tak boleh kita nak ucapkan?
Kalau kita ucapkan, adakah terkeluar daripada agama Islam ataupun tidak? Maka di sini disebutkan secara lebih detail lah. Secara umumnya, secara dasarnya, seseorang itu tidak terkeluar daripada agama Islam sekiranya hatinya tetap teguh. Walaupun lidahnya mengucapkan, tapi dia tetap tidak keluar daripada agama Islam kalaulah hatinya masih teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana soal keimanan ini soal hati, keyakinan kita, kepercayaan kita. Maka kalaulah yang dalam hati ini tidak tergugat sedikit pun, tidak goncang sedikit pun, tidak menjadikan seorang itu kufur. Dan walaupun lidahnya mengucapkan kata-kata kufur, bila? Ketika ia dipaksa. Dan di bawah di sini bagaimana kita ni? Kalau kita diberi pilihan, nak pilih kita berada dalam situasi bagaimana? Disebutkan di sini seterusnya. Namun apakah lebih baik mengucapkan agar boleh selamat dari pembunuhan? Jadi macam mana kalau kita berhadapan dengan situasi ini? Kita nak pilih ucapkan ataupun kita nak pilih kita dibunuh? Boleh bacalah kisah yang berlaku kepada Bilal, Sayyidina Bilal. Dia dipaksa, diletakkan di tengah panas, diletakkan batu di atas perut dia. Ketika itu dia dipaksa untuk apa? Untuk tidak beriman, ucapkan kalimah kekufuran. Adakah dia ucap? Dia tidak ucap. Dia tetap dengan menyebut keesaan Allah. Esa bagi Allah SWT. Kalau kita lihat berkenaan dengan masyidah, dan apabila dia dalam keadaan sedemikian pun, dia sanggup untuk dia ni mati. Bagaimana keadaan kalau berada pada situasi kita? Kalau kita lihat video-video, banyak video-video yang orang yang berada di Palestin, Syria, di Iraq, mereka dipaksa sebelum dibunuh. Mereka mengakui beriman pada Allah Ta'ala ke ataupun tidak. Tapi hebat mereka ini, mereka tetap dalam keadaan keyakinan dan sebagainya kepada Allah SWT. Akhirnya mereka dibunuh dalam keadaan mereka betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Itu satu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Akan tapi ada orang yang tak boleh tahan dengan paksaan tersebut. Jadi bagaimana? Maka di sini dibawa kepada kita ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, dan menurut kami, dan inilah yang paling benar, adalah bersabar dan tidak mengucapkan kalimah kekafiran meskipun di bawah ancaman hendak dibunuh. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih dan sikap para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi dia kata yang paling terbaik adalah kita bersabar. Maksudnya menerimalah segala kepayahan keseksaan yang dilakukan dan sebagainya daripada kita kita tidak mengucapkan kalimah kekafiran. Walaupun macam-macam lah, boleh baca kisah yang berlaku kepada para sahabat ridwanullah anhum ajmain. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa yang terbaik adalah mengucapkan agar boleh selamat dan tidak dibunuh. Pada yang kedua dia kata apa? Ucapkanlah, dia kata. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan diri daripada dibunuh. Tapi kena pastikan tadi bahawa yang dalam hati tu tetap teguh, tidak bergoncang sedikit pun. Kerana persoalan keimanan ini mesti 100%. Tak boleh kurang daripadanya. Yang ketiga, menyatakan bahawa apabila dalam kehidupannya ada manfaat bagi kaum muslimin, iaitu memperolehi kesempatan untuk memerangi musuh dan menegakkan hukum-hukum syariat Allah, maka terbaik adalah mengucapkannya. Sedangkan apabila tidak ada manfaatnya, maka bersabar untuk dibunuh adalah lebih baik. Jadi dia kata tengok pada diri kita. Kalau kita ni ada manfaat besar kepada umat, kalau dengan ada hidup kita ni, umat semakin hebat, kita boleh mempertahankan, kita boleh itu, boleh ini, maka dia kata ketika itu baik kita ucapkan. Kenapa? Kerana kalau kita selamat, kita boleh bantu orang lain pula, kita boleh beri manfaat yang baik. Tapi dia kata kalaulah kita ni tidak bermanfaat, rasa-rasa macam mana, dia kata kalau tidak bermanfaat, maka dia kata bersabar dibunuh itu adalah lebih baik. Yang keempat, menyatakan apabila yang dipaksa berasal dari kalangan ulama. Ini disebutkan yang keempat, kalau orang yang dipaksa itu daripada kalangan ulama atau orang yang dijadikan ikutan, maka yang terbaik adalah bersabar
agar masyarakat awam tidak sampai tertipu. Jadi mereka bersabar lebih baik. Kenapa? Menjadi ikutan orang lain pun menjadikan mereka ini sebagai contoh. Tengok kalau kita pada hari ini, alhamdulillah, kita selalu bawa contoh-contoh sebagaimana berlaku pada Bilal, sebagaimana berlaku pada Masyidah dan sebagainya, sebagai ikutan, sebagai penguat kepada kita bagaimana hebatnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyatakan bahawa wajib hukumnya untuk mengucapkan kalimah tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Karim, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Namun pendapat ini tergolong pendapat yang sangat lemah. Jadi yang pendapat yang kelima ni kata wajib kita mengucapkan kalimah kekufuran itu, dia kata ini pendapat yang sangat lemah. Jadi itu berkenaan dengan seseorang itu dipaksa oleh orang bukan Islam. Bagaimana pula kita paksa orang bukan Islam mengucapkan kalimah syahadah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kalau kita pula yang paksa orang bukan Islam untuk mengucap kalimah syahadah? Adakah dengan ucapan kalimah syahadah itu dia boleh jadi beriman? Ataupun bagaimana? Dengan dia ucap sedangkan dia tu dalam keadaan paksa. Sedangkan dalam keadaan dia ni disuruh, kalau tak ucapkan kita kata begini sekian-sekian. Jadi adakah dia beriman ataupun tidak? InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi secara keseluruhan daripada apa yang kita bincang pada malam ni, iaitu kita masih yang pertama kita bincang berkaitan dengan larangan daripada kita menggunakan perkataan tentu, kita menggunakan ucapan-ucapan tentu, kerana dia membawa makna yang pelbagai, makna yang buruk dan makna yang baik. Maka kita elakkan daripadanya supaya kita tidak terlibat dengan keburukan, kita terlibat dengan perkara-perkara yang tidak elok. Manakala yang kedua, jangan sama sekali kita menuduh seorang itu dengan kafir ataupun sebagainya, kerana jika tidak berlaku perkara tersebut, dibimbangi ianya kembali kepada kita, kita berdosa, kita menjadi seorang yang seolah-olah membunuh saudara kita sendiri, sedangkan yang sepatutnya kita memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Seru, ajak, panggil dan sebagainya. Dan yang terakhir yang telah kita bincang pada malam ni, bagaimana sekiranya seorang itu jika dipaksa untuk ingkar, kufur, keluar daripada agama, apakah yang perlu mereka lakukan. Jadi insya-Allah itu sahaja sebab kita bincang pada malam ni. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.